الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا ناصرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang berbahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, yang berbahagia pengurusi serta jawatan kuasa masjid, pimpinan masyarakat, para asatizah, para hadirin hadirat, muslimin, muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, syukur dengan nikmat kehidupan, nikmat kesihatan dan keafiatan yang dikurniakan Allah kepada kita pada malam ini, kita dapat bertemu untuk sama-sama kita terus mengimarahkan rumah Allah. Mudah-mudahan solat kita, doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah juga pada malam ni kita berkesempatan untuk berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kefahaman kepada kita, memberikan bimbingan, hidayah, taufik kepada kita. Dan di samping itu kita sama-sama niat i'tikaf. Mudah-mudahan keberadaan kita dalam masjid ini turut diganjari dengan pahala i'tikaf. Hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda yang berbunyi, "Man izdada ilma wa lam yazdad fid dunya zuhda lam yazdad min Allah taala illa bu'da." Maknanya barang siapa bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah kezuhudannya kepada dunia, maka ia hanya bertambah jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis menunjukkan tentang betapa bahaya orang yang berilmu yang terlalu menyintai dunia, apatah lagi menyintai dunia, gilakan dunia. Allah Subhanahu wa taala telah pun memberikan nasihat, peringatan kepada orang yang gila dunia dengan amaran yang ia akan lebih jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya semakin bertambah ilmu, maka ia lebih takut kepada Allah. Tingkatan ilmu yang diperolehinya menyebabkan ia lebih takutkan Allah. Jadi inilah hakikat pengertian ulama. Ulama adalah orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang berilmu. Dalam Quran menyebutkan orang yang berilmu itu takutkan kepada Allah. Hanya saja orang-orang yang takutkan Allah adalah di kalangan hamba-hambanya yang berilmu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takutkan Allah daripada kalangan hamba-hambanya, iaitu orang-orang yang berilmu. Jadi orang-orang yang berilmu sepatutnya bila mana bertambah ilmunya, maka semakin zuhud dia terhadap dunia. Orang yang mempunyai ilmu tetapi tidak zuhudkan dunia, dalam arti kata menyintai dunia keterlaluan, maka dia tidak dapat apa-apa pertambahan di sisi Allah kecuali kejauhan, jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan meningkatnya keilmuan dan kefahaman kita tentang agama menyebabkan kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang tinggi nilai ketakwaannya di sisi Allah, mereka itulah yang lebih mulia di sisi Allah. Dan hadirin sekalian, jadi ini adalah sambungan daripada apa yang telah pun kita kupas pada 2 minggu yang lalu, berkaitan tentang
bermalas-malasan dalam melakukan ketaatan, kalau ianya berlaku dalam kalangan orang yang berilmu, maka ia lebih buruk dan lebih dahsyat berbanding dengan bermalas-malasan di kalangan orang-orang biasa. Jadi orang-orang biasa tu taklah buruk sangat, ianya buruk, tak seburuk orang yang berilmu. Namun orang yang berilmu masih lagi dia bermalas-malasan, maka lebih buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ya, dengan orang yang bongkak ataupun besar diri, watakabburu minal aghnia, bongkak, sombong dalam kalangan orang yang kaya itu buruk. Namun kalau ia berlaku pada orang yang fakir, ianya lebih buruk. Sepatutnya orang yang fuqara, orang yang tidak berada, dia sepatutnya sedar terhadap dirinya yang miskin, yang memerlukan bantuan kepada orang lain, dan selayaknya dia bersifat dengan sifat tawaddu'. Jadi ini adalah antara kupasan daripada apa yang telah pun kita sebutkan dalam perbincangan yang lalu berkaitan tentang kata-kata daripada sebahagian para hukama. Ya. Kata-kata sebahagian daripada para hukama yang saya ulang balik, maknanya 4 perkara berikut adalah suatu yang buruk, tetapi 4 perkara berikutnya adalah lebih buruk lagi. Dosa itu buruk pada diri pemuda, tapi lebih buruk lagi pada diri orang tua. Kesibukan duniawi pada diri orang yang bodoh itu buruk, tetapi lebih buruk lagi pada diri orang yang alim. Malas beribadah pada semua orang itu buruk, tetapi lebih buruk lagi pada diri seorang yang alim dan para penuntut ilmu. Sombong itu buruk pada diri orang kaya, namun lebih buruk lagi apabila dia berlaku pada diri orang yang fakir. Seterusnya kita akan berpindah kepada satu sabdaan Nabi SAW, hadis daripada Salamah bin Aqwa. Sabda Nabi yang berbunyi, al-kawakibu amanun li ahli sama, fa idza intatharat kana al-qada'u ala ahli sama, wa ahlu baiti amanun li ummati, fa idza zala ahlu baiti kana al-qada'u ala ummati, wa ana amanun li ashabi, fa idza dhahabtu kana al-qada'u ala ashabi, wal jibalu amanun li ahli al-ard, fa idza dhahabat kana al-qada'u ala ahli al-ard. Maknanya bintang-bintang adalah keamanan dan keselamatan bagi penduduk langit. Apabila bintang-bintang bertaburan, berguguran, maka terjadilah qada', ketentuan Allah pada penduduk langit. Kalau musnah, bintang-bintang yang disanya sebahagian bintang-bintang ni matahari lah. Kalau bertaburan, maka musnah kehidupan penduduk langit, dan seluruh kehidupan alam pun akan musnah, di mana berlakunya kiamat. Dalam surah Az-Zalzalah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kedahsyatan hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dharratin syarran yarah. Apabila bumi digoncangkan dengan kegoncangan yang begitu dahsyat, dan keluarlah seluruh isi perut bumi, dan pada waktu itu manusia berkata, mereka terpinga-pinga, wa qala al insanu ma laha, apa yang dah berlaku ni? Dan pada hari itu bumi menceritakan sebab apa dia berlaku. Ia merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, di mana telah tiba saat
ketika ketentuannya, bumi akan digoncangkan, digegarkan, maka bertaburan semua yang ada dalam di cakrawala, dan bumi mengeluarkan segala isi perutnya. Yauma idzi yasturun nasu ashtata, dan pada hari itu manusia akan bangkit daripada kubur mereka dalam keadaan yang berbagai rupa, berbagai bentuk, mengikut amalan masing-masing. Liyura a'malahum, untuk apa? Untuk diperlihatkan amalan-amalan mereka. Ini kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala yang dirakamkan di dalam Al-Quran, agar kita yakin dan percaya dengan perkara ini semua, dan keyakinan itu akan mendorong untuk kita terus melakukan ketaatan kepada Allah, di mana kita akan dibangkitkan di padang mahsyar untuk dipertontonkan, diperhitungkan amalan-amalan kita. Amalan walaupun kebaikan sekecil zarah akan diperlihatkan, diperhitungkan. Begitu juga keburukan walau sekecil zarah turut diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam dunia lagi pun kita dah boleh lihat kesalahan, silap kita, dirakamkan. Aktiviti-aktiviti yang kita buat di alam maya, ada rakaman dia, ada history, ada sejarah yang tak boleh dipadam. Itu dunia, apatah lagi di hari akhirat. Tentunya kita tidak boleh nak padamkan kesalahan-kesalahan kita, semuanya akan dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan melihat tentang apa yang telah kita lakukan selama 60, 70, 80 tahun yang Allah Subhanahu wa taala pinjamkan usia di atas muka dunia ini. Jadi begitulah keadaan apabila bertaburan, berhamburan bintang-bintang yang ianya merupakan sumber keamanan pada penduduk langit. Apabila berlaku keadaan itu, maka tiada keamanan. Tiada keamanan lagi bagi penduduk langit. Iaitu terbelah dan terlipat langit dan matinya para malaikat. Gitu juga seterusnya, hadis itu berbunyi, apabila telah tiada ahli baitku, ahli keluarga Nabi, maka itulah satu ketetapan Allah, satu putusan Allah atas umat Islam. Dengan timbulnya perkara-perkara baru dalam agama yang disebut sebagai bid'ah, di mana pada waktu itu kalahnya akal ditawan oleh nafsu. Berjaya mereka yang menjadikan akal sebagai panduan, sebagai kita katakan pedoman hidup dia. Suatu benda yang nak dibuat, dia akan fikir, masak-masak, berpandukan ilmu. Dan binasa mereka yang menjadikan nafsu sebagai ketua ataupun ikutan. Jadi apabila tiada ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan putusan Allah, ketetapan Allah atas umat Islam, maka dengan itu berlakunya kebid'ah. Jadi manusia akan mengikut nafsu. Timbulnya perbezaan dalam kepercayaan akidah. Apabila terlihat wafatnya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zaman Abu Bakar, telah pun berlaku orang-orang yang murtad. Jadi sehari demi sehari diikuti dengan bertemu zaman yang lain, berbagai-bagai peristiwa baru berlaku, disebabkan semakin jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kemenangan bangsa Rom dan sebagainya. Apabila aku wafat, kata Nabi, maka itulah ketentuan Allah atas para sahabatku, iaitu timbulnya fitnah, peperangan, kembalinya orang-orang yang asal Islam kembali murtad, dan menjadi berbeza-beza keyakinan dalam hatinya. Jadi ini semua merupakan perkara yang akan berlaku dan telah pun berlaku.
Jadi ia merupakan satu perkara yang perlu kita waspada, dan tinggal lagi kita kena bersedia untuk menghadapi cubaan ataupun ujian-ujian mendatang. Kalau tak, kita pun, generasi-generasi kita akan berhadapan dengan berbagai-bagai fitnah. Fitnah akhir zaman, yang mana kita harapkan agar kita tak dihidupkan pada waktu yang getir. Waktu bumi digoncangkan itu, orang-orang beriman dah mati dah. Sebab tu keadaan itu manusia terpinga-pinga. Wa qala al-insanu ma laha. Pelik dengan apa yang berlaku. Kalau ada orang beriman, dia tahu dah apa yang berlaku. Tapi dah tak ada. Manusia yang beriman pada waktu itu semuanya kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bumi binasa, dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka telah sampai masa dan tika untuk manusia beralih ataupun berpindah ke alam yang lain, iaitu alam akhirat. Jadi itulah perjalanan manusia. Akhirnya kita akan berhijrah ke alam akhirat, alam yang menentukan sama ada kebaikan ataupun kecelakaan untuk diri kita buat selama-lamanya. Maka dengan itulah kita perlu memperkukuhkan roh kita, isi roh, agar roh berupaya untuk melalui alam-alam mendatang. Roh akan melalui alam barzah, roh akan melalui alam akhirat. Jasad akan kita tinggalkan, namun kekuatan roh yang kita lakukan seperti salat, puasa, zakat, haji, amalan-amalan sunat yang lain, kebaikan-kebaikan yang kita buat, jariah yang kita lakukan. Jadi itu merupakan antara perkara yang nak kita bawa untuk bersama-sama dengan roh kita dijadikan bekalan agar roh kita bahagia di alam yang berikutnya, itu alam barzah dan juga alam akhirat. Jadi orang Islam ini mereka baik, mereka hebat disebabkan oleh akidah yang mereka pegang. Orang Islam dengan keyakinan, dengan akidah kukuh mereka, mereka akan melakukan kebaikan di dunia. Kerana kebaikan yang mereka lakukan di dunia akan mendatangkan pulangan yang baik di barzah dan di hari akhirat. Mereka yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kehidupan ini adalah untuk diabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan juga manusia melainkan untuk mereka itu mengabdikan diri kepadaku. Jadi tujuan kita hidup adalah untuk kita abdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup mati kita, kerja buat kita, semuanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh kerana itulah kita kena senantiasa memperbetulkan niat agar semua amalan-amalan kita dilakukan khusus, tulus kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana makhluk, agar amalan-amalan kita itu dikira sebagai ibadah. Apabila dikira sebagai ibadah, maka akan boleh pahala. Pahala tempatnya adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya 4 perkara yang disempurnakan dengan 4 yang lain. Ini kata-kata sahabat, kata-kata Abu Bakar As-Siddiq. Arba'atun tamamuha bi arba'atin. Tamamus salati bisujud sahwi, was-sawmu bis-sadaqatil fitri, wal hajju bil fidyati, wal imanu bil jihadi. Maknanya 4 perkara dapat disempurnakan dengan 4 yang lain. 4 perkara menjadi sempurna dengan 4 yang lain, ataupun 4 perkara disempurnakan dengan 4 yang lain, iaitu apa? Kesempurnaan salat dengan 2 sujud sahwi. Kekurangan yang berlaku dalam salat seperti lupa. Kita fokus kepada lupa lah. Sahwi ini makna lupa. Sujud disebabkan oleh lupa. Disunatkan kita sujud 2 kali sebelum kita salam.
Subhana man la yanamu wala yashu. Bacaan dia kan. Bila kita tertinggal sunat ab'ad dalam solat, iaitu baca kunut. Rumusannya lah baca kunut dan juga tahiyat awal. Jadi bila kita lupa salah satu daripada yang tu, kita akan sujud sahwi. Ataupun kita terlupa untuk melakukan perkara rukun. Kita lupa tapi kita ingat dalam solat tu, kemudian kita tambah rakaat. Pertambahan rakaat disebabkan lupa tadi, disunatkan kita sujud sahwi. Kita tengah solat, rasa-rasa rakaat pertama tadi tu baca tu Fatihah, tak tahu, tak ingat baca ke tak, yakin kita tak baca. Jadi kita terus bangun untuk tambah rakaat. Allahu Akbar. Ataupun dah salam tapi kita masih lagi tak bangun lah, tak bangun daripada tempat salat, tak buat kerja-kerja yang memutuskan salat, kita boleh terus bangun, tambah rakaat, kemudian sujud sahwi sebelum kita salam sekali lagi, sebab kita lupa. Tapi kalau dah balik makan nasi, tak payah, buat lain lah, qada semula lah, sebab tak cukup rukun. Teringat makan nasi lah kat rumah, kemudian sembahyang tadi tak buat rokok tinggal, main semula, buat rukun tinggal. Dan cuma kalau kita teringat waktu salat, kita boleh tambah rakaat. Ataupun kita salat, rakaat pertama tu tak sedar kita rakaat pertama. Bila buat rakaat pertama? Tak tahu, macam salat pertama tu tak ada. Macam mana tu? Tambah. Malah kita tak sedar yang rakaat pertama salat tak ada apa-apa. Tu syaitan sementara tu kan. Kalau kita ikut imam, okey lah, confirm imam buat. Tapi kalau kita salat seorang, kita memang yakin tak apa-apa, memang Fatihah pun tak ingat, rokok pun tak ingat, tambah rakaat, sujud sahwi. Sujud sahwi itulah yang menyempurnakan salat kita tadi, kekurangan yang ada dalam salat. Begitu juga dengan solat rawatib yang disebutkan selepas daripada ini. Kata-kata ulama sufi yang menyatakan bahawa bagaimana solat rawatib. Solat rawatib ni apa? Solat sunat qabliyah dan juga ba'diyah, sebelum dan selepas solat fardu tu, dia juga menyempurnakan cacat celah solat kita yang kita tak sedar. Yang kita sedar, kita kena sujud. Ni yang kita tak sedar. Yang kita tak sedar itulah peranan dan fungsi solat sunat yang kita buat tadi. Dia tampung kecacatan, kekurangan yang tak kita sedar. Tapi kekurangan yang kita sedar, kita kena top up dengan sujud sahwi. Itulah disebutkan kesempurnaan solat dengan sujud sahwi. Walaupun takrifan solat itu dimulai dengan takbir dan disempurnakan, disudahi dengan taslim, salam, selesai. Tapi di tengah-tengah tu mungkin kita terlupa. Bila terlupa, maka sujudlah, disunatkan kita sujud sahwi. Was-saumu bis-sadaqatil fitri, dan puasa dengan bayar zakat. Sedekah fitrah ni bayar zakat lah. Bagaimana zakat tu juga berperanan untuk menyempurnakan. Zakat tu memang dah wajib dah, zakat fitrah, tapi ia melengkapkan puasa kita, melengkapkan puasa kita, melengkapkan kefarduan puasa Ramadan tu dengan zakat fitrah. Begitu juga dengan wal hajju bil fidyah, haji dengan bayar fidyah, denda. Denda tu adalah penyempurna kepada kecacatan, kekurangan yang berlaku dalam ibadah haji. Jadi bagai jenis fidyah lah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin.
Puasa, begitu juga puasa dengan sedekah, dengan fidyah. Puasa pun bayar dengan fidyah. Bagi yang tak berkemampuan untuk puasa, orang tua uzur, memang dia tak boleh dah berpuasa. Dia kena bayar fidyah. Ataupun orang yang hamil yang bimbangkan kepada keselamatan anak dia, dia kena menggantikan dan bayar fidyah. Ada dua, ada beberapa pandangan di situlah. Yang ni kena cek balik nanti. Sebab kuliah kita ni kuliah akhlak tasawuf, jadi saya tak detail sangat kepada fiqh. Kalau kita detail pada fiqh, dia jadi orang lain dah mengajar fiqh dah. Okey. Jadi setiap kecacatan, kekurangan dalam ibadat, ada benda sunat yang akan menampung kekurangannya. Kalau lupa dengan sujud sahwi, kalau puasa dengan zakat fitrah, kekurangan yang ada dalam haji dengan fidyah, dan akhirnya iman dengan jihad. Iman dengan jihad. Jadi menurut Said Ali Al-Jurjani dalam kitab Ta'rifat, dia kata jihad sebagai penyempurna iman. Ianya dapat juga ia juga berbentuk pelawaan ataupun dakwah untuk memeluk agama Islam. Ajak orang untuk memeluk agama Islam, itu memerlukan kepada jihad. Dan jihad dalam kitab fiqh diertikan dengan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuncak kepada banyak-banyak jenis pengorbanan. Kemuncaknya adalah berperang di jalan Allah. Jadi ini adalah perniagaan yang menguntungkan, yang Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada kita, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang beriman, nak tak aku tunjukkan kepada kamu satu perniagaan yang menyelamatkan kamu daripada api neraka Allah. Tu'minuna billahi wa rasulihi, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Beriman kepada Allah dan berjihad di jalannya dengan harta dan jiwa kamu. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah perkara yang lebih baik, perkara yang baik bagi kamu kalau kamu mengetahui. Jadi mengorbankan perasaan lebih mudah daripada mengorbankan harta. Mengorbankan harta lebih mudah daripada mengorbankan jiwa. Mengorbankan jiwa untuk agama paling besar. Korbankan nyawa untuk agama. Jadi inilah perniagaan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan untuk kita berjuang di jalan Allah sampai ketitisan darah yang terakhir. Jadi Allah minta bukan sekadar masa kita, bukan sekadar harta kita, malahan nyawa kita untuk agama. Kan? Untuk Allah bagi syurga. Jadi untuk Allah bagi syurga itu perkara yang perlu dibuat tu cukup besar, cukup berat. Betapa Nabi SAW merupakan kekasihnya, Allah bagi ujian yang begitu berat. Ya. Ujian yang begitu berat, ujian memikul risalah Islam. Kan senang tu. Allah bagi tanggungjawab kepada Nabi untuk menyebarkan agama. Nabi berjaya menyebarkan agama dan manfaatnya agama dapat kita kecapi hingga ke hari ini. Dengan pengorbanan Nabi SAW selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Dan 10 tahun di Madinah itu setiap tahun Nabi berperang untuk tujuan dakwah, tujuan jihad, memastikan agama Islam ini tersebar di merata ceruk rantau. Hinggalah nikmatnya dapat kita kecapi pada hari ini. Dengan nikmat perjuangan Nabi SAW dan para sahabat serta orang-orang yang merintis jalan dia selepas kewafatan baginda Nabi SAW.
Jadi Allah uji kekasihnya sebegitu untuk Allah bagi syurga. Jadi nak dibandingkan kita, apa sangat ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Kita pun, itu pun kita dah memang tak mampu lah. Jadi memang kita diminta untuk berdoa, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana. Wahai Tuhan kami, jangan kau pikulkan, bebankan kami dengan ujian yang tak sanggup kami pikul. Ampunkan kami. Itu doa kita lah. Doa kita agar Allah tak bagi ujian yang kita tak sanggup pikul. Jadi tentunya kita yakin dan percaya ujian sekarang dan ujian mendatang yang Allah bagi pada kita, kita boleh bawa, kita boleh pikul, insya-Allah. Kita yakin setiap benda yang Allah bagi, dia tahu kemampuan kita, ya. Jadi apa yang kita usahakan, inilah yang kita dapat, itulah yang mampu untuk kita galas dalam kehidupan. Mungkin kalau Allah bagi lebih daripada itu, bagi jawatan besar, bagi kaya raya, takut tak boleh nak bawa. Takut kalau bagi, kita akan jadi liar, kita akan jadi jahat, kita akan jadi sombong, kita akan jadi bongkak, kita akan jadi last sekali mungkin kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Auzubillah min zalik. Jadi Allah tak bagi ujian sebegitu. Jadi ujian ni bukan yang susah-susah. Senang pun ujian. Susah pun ujian, senang pun ujian. Jadi begitulah, jangan kita rasakan bahawa kesenangan itu bukan ujian. Kesenangan juga adalah ujian. Wa kam mim, dia kata, mustadrij bin ni'mati alaih. Berapa ramai orang yang terpedaya dengan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepadanya. Ramai orang terpedaya dengan nikmat yang Allah telah berikan kepadanya, dipanggil istidraj. Istidraj ni Allah, nikmat yang Allah bagi, kelebihan yang Allah bagi kepada orang yang pendosa. Nikmat ataupun kelebihan yang Tuhan bagi kepada pendosa. Dirasakan bahawa nikmat itu Allah redha dan restu dia, sedangkan Allah tak restu. Dia tenggelam dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dia hidup senang. Hidup senang nak menjadi dapat. Tapi semayang tak. Puasa tak. Tengok. Orang yang puasa hidup susah. Jadi dia tenggelam dengan nikmat Allah. Dirasakan bahawa apa yang dia buat tu Allah redha. Takkan Allah tak redha kita senang. Kalau Allah tak redha, tentulah biar jadi kita susah. Dia tenggelam dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya nikmat itu kena disyukuri, dan tanda syukur bukan setakat ungkap alhamdulillah, malahan perbuatan kena bertepatan dengan syariat bagi membuktikan bahawa kita syukur dengan nikmat pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jihad adalah kemuncak kepada segala pengorbanan. Mengorbankan nyawa untuk agama ni bukan senang, bukan mudah. Dan seafdal jihad dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jihad nafsu. Kerana sebelum kita nak melangkah kepada jihad yang berikutnya, kita berhadapan dulu dengan nafsu. Apa pun dimulai dengan berperang dengan nafsu. Setiap detik dan tika kita berperang dengan nafsu. Malahan kita duduk dalam majlis ni pun kita berperang dengan nafsu kita. Nafsu yang nakkan kerehatan, nafsu suruh balik, nafsu bagai-bagai. Nafsu kita ni berlawan dalam ni. Lantak kalau nafsu akan duduk majlis ni, aku nak iktikaf, kalah nafsu. Balik rumah pun kita akan berlawan dengan nafsu. Jadi perlawanan dengan nafsu ni senantiasa berlaku. Sebab nafsu ni dia akan sentiasa ajak untuk buat benda buruk. Jadi itulah pertembungan dalaman diri kita. Jadi kalau kita tak kuat, kalau roh tak diberi didikan yang sempurna, maka kita akan terikutlah nafsu. Terikutlah nafsu kita. Wa wailun, celakalah siapa yang menjadikan
nafsu sebagai pemimpinnya dan akal sebagai tawanannya. Ini juga kata-kata hikmah. Buruklah bagi siapa yang menjadikan nafsu sebagai ikutan, manakala akalnya sebagai tawanan. Jadi pertembungan nafsu ni akan berlaku dalam diri sampai mati. Oleh kerana itulah maka manusia ni kena dibekalkan dengan kekuatan roh. Roh kena diberi cukup makan. Makanan roh kita dah banyak kali sebut, yang wajib solat 5 waktu, puasa dan perukunan Islam yang kita faham, di samping amalan-amalan yang lain. Jadi kalau kita bagi makan dengan makanan yang sempurna, ditambah tokok pula dengan amalan-amalan sunat, maka kita akan jadi kuat. Dan kekuatan itu memampukan kita untuk kita berjihad di tingkatan-tingkatan yang berikutnya, sampai pada peringkat kita mengorbankan segala-galanya untuk agama. Semua yang kita buat ni ada nilai untuk agama kita. Jadi orang Islam ni memang setiap benda ni dia akan ada 2 benda, dosa pahala. Dosa pahala bergantung kepada niat. Semua benda ada dosa dan juga ada pahala. Sebab dia ada kaitan dengan bertolong bantu perkara-perkara yang mendatangkan dosa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong bantulah kamu dalam perkara yang mendatangkan ketakwaan, dan jangan bertolong bantu dalam perkara yang mendatangkan dosa dan juga permusuhan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi pada malam ni sekadar inilah perkongsian kita, mudah-mudahan ada kebaikan untuk semua, bermanfaat untuk saya khasnya. Kemudian Allah SWT bagi kekuatan untuk kita amalkan apa yang kita tahu, dan seterusnya Allah SWT pelihara kehidupan kita hingga akhirnya insya-Allah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.